Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah, malam ni kita ada sambungan kuliah untuk malam esok punya, malam semalam punya. So kita ganti pada malam ni lah. Jadi tuan-tuan, saya dah iklan tadi. Masya Allah, tuan-tuan boleh masuk. Masya Allah, barakallah fih. Tuan-tuan mulai masuk dengan menghadirkan diri kita di dalam majlis dengan iman dan ihtisab, dengan meyakini pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan fadilat-fadilat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kita niat, untuk kita amalkan dan kita sampaikan, atas itu tuan-tuan boleh sharekan sebanyak mana. Tekan share dahulu untuk kita sharekan, supaya kita dapat sharekan kebaikan yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, agar kebaikan itu sentiasa mendapat. Masya Allah. Allah SWT mudahkan kita, mudahkan, panjangkan usia kita. InsyaAllah dalam belajar ni kita panjang usia, umur kita panjang insyaAllah. Satu ketika sahabat duduk dalam majlis Nabi, dia menangis kerana ingatkan mati. Nabi kata, ingat mati itu makruh bila duduk dalam majlis aku. Kenapa? Kamu duduk dalam majlis aku, kamu mempelajari ilmu untuk kamu amalkan, dan apa yang kamu amalkan itulah yang kamu akan bawa nanti kepada hari kiamat nanti, di mana kita akan bawa di hari akhirat nanti. Di persiapan kita, man dana wa amila lima ba'dal maut. Jadi kita beramal untuk membawa kita kepada kehidupan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah. وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Masih lagi kita berada di muka surat 405, iaitu pembahagian bid'ah dari sudut bahasa, dan dibahagikan kepada 5. Bid'ah wajib, iaitu seperti mempelajari ilmu-ilmu nahwu untuk mengetahui, untuk memahami bahasa Arab, itu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Dan juga iaitu bid'ah sunat, iaitu cara pembelajaran tadi. Maksudnya dulu tidak menggunakan madrasah, lepas tu adanya jamiah dan madrasah dibina untuk memudahkan seseorang tadi. Tak payah lagi dah berpindah randah untuk belajar ilmu, mencari guru-guru, letak di satu jamiah, di satu madrasah, dan disitulah datangnya guru dan pelajar-pelajar akan datang dengan tempoh-tempoh yang tertentu untuk menghasilkan ilmu. Maka itu kita panggil dia bid'ah sunat dan bid'ah harus. So salah satu bid'ah harus ialah jadi kita berada bid'ah harus. Bid'ah lughawi terbahagi kepada hasanah dan dalalah. Sebab tu kita kata dalalah. Jadi kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi yang dikatakan bid'ah dalalah itu ialah bid'ah yang bersalahan dengan syariat, dan bid'ah yang mana bid'ah dalalah. Jadi bid'ah dalalah itu ialah bid'ah yang bersalahan dengan syariat. Jadi sebab itu dikatakan adanya bid'ah hasanah. Bid'ah tu dari segi bahasa benda baru lah, benda yang baru, tak ada zaman Nabi.
Jadi Sayyidina Umar pun sendiri berkata, ni'mati hazihil bid'ah, ni'matu hazihil bid'ah. Bagusnya bid'ah ni. Sedangkan itu maksudnya bid'ah lughawi. Yang ketiga ialah iaitu bid'ah harus, seperti pakaian yang bagus, iaitu memakai pakaian-pakaian yang bagus, seperti pakaian yang tak bercompang-camping. Pakaian yang tak bercompang-camping, pakaian yang bertampal-tampal, itulah pakaian yang sunat, yang sunnah, yang diamalkan oleh Nabi SAW. Pakaian Nabi bertampal-tampal, dan itulah yang dipakai oleh sahabat. Semalam saya pakai yang bertampal-tampal putih juga, tapi ada tampal-tampal. Malam ni dah tukar baju lain, pakai yang baru sikit. Okey, tak bertampal harus. Jadi yang bertampal itulah sunat, yang bertampal itulah sunnah Nabi SAW. Jadi memakai pakaian yang bagus itu harus. Itu ialah bid'ah yang mana harus. Untuk kita mencantikkan diri kita harus. Imam Malik rahmatullah alaih, Allah SWT begitu memberi rezeki yang luas kepada beliau. Beliau memakai baju satu helai satu hari baju baru. Baju dibuat hari Ahad, dipakai hari Isnin. Hari Selasa beliau telah hadiahkan baju itu kepada orang lain. Jadi setiap hari memakai baju baru. Imam Malik di akhir hayat dia memakai pakaian yang baru. Allah SWT bagi rezeki yang banyak kepada beliau. Masya Allah, beliau di kalangan ulama-ulama yang kaya raya. Masya Allah. Seperti Imam Abu Hanifah juga, beliau seorang peniaga, businessman, ada kapal. Ada perniagaan kapal-kapal, businessman. Sebab tu kalau kita panggil mazhab Imam Abu Hanifah ni, 5 sen pun dia kira, 1 sen pun dia kira. Satu pengurusi masjid kata, Ustaz Usno tahu tak 5 sen tu? Dia kata kalau tak cukup 1 sen, dia tak cukup 1 juta. So dia kira begitu halusi sekali. Imam Abu Hanifah tu dalam fiqh dia tu menghalusi sekali, sebab dia orang businessman. Imam Syafi'i ahlu ibadat, orang miskin, tak kisah, ada okey, tak ada tak apa. Jadi Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau seorang yang miskin, dan beliau menulis kitab-kitab yang banyak, dengan beliau terpaksa berhutang untuk menghasilkan kitab beliau. Dan sebelum beliau meninggal, beliau telah menulis satu wasiat, satu surat. Dan dia kata surat ini diberikan kepada anak muridnya yang tertentu. Dia kata tolong sampaikan surat amanah ini kepada si fulan. Dia adalah anak murid saya, dan dia si fulan setelah saya meninggal nanti. Maka setelah Imam Syafi'i rahmatullah alaih meninggal, maka surat itu telah disampaikan kepada muridnya. Muridnya telah membaca surat tersebut, wasiat daripada tuan gurunya. Dia kata aku ada sekian hutang di dalam mengarang kitab dan di dalam pencetakannya aku terpaksa berhutang. Jadi hutang aku sekian banyak, engkau lah yang akan selesaikannya. Dia anak murid tu agak kaya dia, masya-Allah. Sebab tu dialah yang membayar semua hutang Imam Syafi'i berkenaan dengan perniagaan dia dalam bentuk bisnes kitab dia tadilah. Dia terpaksa menanggung hutang yang banyak untuk memproses dalam pembinaan kitab beliau. So anak murid dia yang bayar. Dia ada guru-guru macam tu, Allah Ta'ala memberi, Masya Allah, guru-guru yang daripada keturunan yang kaya raya. Ada juga yang sederhana. Itu qadarallahu Masya Allah. Apa yang Allah tetapkan, itulah yang kita redha pada diri kita. Khair. Jadi makruh bid'ah, makanan yang sedap. Makanan sedap-sedap. Itu harus makanan sunat. Sayyidina Umar terdapat 16 tampalan pada jubahnya. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diperintahkan oleh orang-orang Baitul Muqaddis, dia kata anak kunci Baitul Muqaddis boleh diambil, tapi dengan syarat kamu memanggil ketua kamu, Amir Mukminin kamu, untuk diberikan kunci kepadanya. Sebab yang memegang tanah tu tanah wakaf. Baitul Muqaddis itu tanah wakaf. Jadi tanah itu tanah wakaf, yang mana tanah itu akan diserahkan kepada orang Islam lah. Bila dipanggil, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang dengan kenderaan Baitul Mal. Kenderaan Baitul Mal beliau ialah unta lah. Beliau sampai dalam satu perjalanan. Bila sampai dalam satu tempat perkemahan orang Islam, maka Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu telah perintahkan supaya Sayyidina Umar menukar bajunya
dan menukar kudanya. Jadi dia rasa agak kurang selesa. Beliau merasa agak kurang selesa dengan pakaian yang bagus dan kuda daripada kuda-kuda yang bagus dipakai. Jadi beliau letak balik kuda dia. Beliau naiklah unta Baitul Mal untuk sampai kepada di hadapan padri-padri tadi. So apabila beliau sampai, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai, maka pendeta tadi telah mengira berapakah tampal yang terdapat pada baju Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka dikira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, dia kata Amirul Mukminin, minta maaf. Orang yang ditulis dalam kitab kami untuk mengambil Baitul Muqaddis ialah mereka yang memakai tampal 16. Bajunya bertampal 16. Jadi tuan tak boleh ambil lah, sebab kami dah kira tampal tuan 15. Umar kata kau kira betul-betul, kau tak kira lagi. Maka diangkatnya tangannya, di bawah ketiaknya ada lagi satu tampalan, yang ke-16. Jadi seri kunci diserahkan pada waktu itu. Sayyidina Amirul Mukminin Hadrat Umar radhiyallahu anhu memakai baju yang berada di badannya 16 tampalan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Okey, bid'ah makruh. Bid'ah makruh pula seperti mencantikkan masjid lebih daripada had. Tongkat masjid saja untuk baca khutbah tu 250,000. Kubah saja dekat 5 juta, 10 juta. So benda tu tak ada faedah. Benda tu untuk satu kemegahan saja. Tapi ulama masih membahaskan lagi. Di sini terdapat perbahasan pula jika ia digunakan dengan harta yang halal. Tetapi jika harta yang haram, dia menjadi haram lah. Kalau benda yang haram tu lebih daripada had, haram lah. Kalau harta halal, makruh. Tapi ada lagi perbahasan mengatakan, kalaulah satu orang individu tu dia nak support, okey, kubah ni saya daripada personal saya, bukan duit ijtimai, bukan duit kumpulan orang ramai, tidak, tapi duit individu. Itu banyak mana dia nak infak, tak apa, itu dia tidak diberi makruh. Tapi kalau duit yang diinfakkan dan duit masyarakat atau duit kumpulan, itu duit tu belanjalah sepatutnya, jangan berlebihan daripada apa yang sepatutnya. Jadi perbelanjaan mencantikkan masjid dipanggil tazayyun masjid. Itu adalah amalan yang makruh. Dan bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram dari sudut lughawiyah ni ialah bid'ah iaitu akidah, dari sudut akidah, pemahaman dan adat yang salah yang bertentangan dengan syariat. Adat yang salah yang bertentangan dengan syariat. Jadi alat, walaupun itu dipanggil bid'ah dari segi bahasa, benda-benda haram. Jadi memanglah bid'ah yang haram seperti akidah, fahaman dan adat yang salah yang bertentangan dengan syariat. Jadi walaupun telah kita beritahu perkara-perkara keduniaan dia tidak masuk di dalam takrif bid'ah. Dia tidak masuk dalam takrif bid'ah. Tetapi dia boleh masuk di bawah takrif bid'ah lughawi, yang mana termasuk di bawah perkara-perkara yang haram, sebab kegunaan dia tadi bersalahan dengan syariat. Jadi okeylah, komputer bukan bid'ah, kereta bukan bid'ah, kapal terbang bukan bid'ah. Jadi dia tak bid'ah, tapi macam mana cara penggunaan dia tadi. Dari sudut penggunaan tadi, adakah dia bertentangan dengan syariat atau tidak? Kalau bertentangan dengan syariat, maka bid'ah tadi menjadi haram. Bid'ah tu disebabkan oleh cara penggunaan dia tadi. Dari sudut penggunaan dia, dari sudut kefahaman dan adat dia tadi. Okey, seperti akidah qadariyah, akidah jabariyah, akidah mu'tazilah dan sebagainya. Jadi fahaman akidah ni, dia ialah fahaman akidah yang sesat. Ini dia termasuk dalam bid'ah haram di bawah bid'ah lughawi. Okey, sekarang bid'ah ta'rifi, bid'ah istilahi. Istilah ni pula kita akan belajar, istilah ni pula dia ada ta'rif masing-masing.
Dia ada yang takrif macam ni, ada yang takrif macam la musyahata lahu. La musyahata lahu. Di dalam pentakrifan, dia mesti luas. Dan kita mesti berlapang dada. Kita tak boleh takrif satu sahaja. Dia satu takrif yang luas. Dalam pentakrifan tu dia takrif yang luas. Ada mengatakan hadis, ada mengatakan hadis itu hanyalah muttasil, hadis marfu'. Hadis marfu' sahaja dipanggil khabar, dipanggil hadis dan khabar. Selain ada yang mengatakan hadis mauquf. Dalam tarikh kata hadis mauquf dan hadis maqtu' itu dia tidak boleh dipanggil hadis, dia hanya boleh dipanggil athar. Dia boleh dipanggil athar. Jadi ada mengatakan dah athar, hadis dan khabar benda sama. Jadi pentakrifan tu berbeza dari sudut yang berbeza. Dalam pentakrifan pula, jadi istilahiyah ni kita ada takrif dia. Dalam takrif tadi berbeza pendapat di kalangan ulama-ulama di dalam mentakrifkannya. Mentakrifkan apakah itu bid'ah dari sudut istilah? Apa bid'ah dari sudut istilah? Jadi pentakrifan dia tadi agak berbeza dan berbagai-bagai. Dan pentakrifan tadi, dalam pentakrifan tadi, setiap takrif tu dia ada hujah lah, dia ada dalil lah, dia ada reason lah. Tapi dalam pentakrifan tu dia berbeza-beza. Jadi yang takrif begini, yang takrif begini tak boleh disalahkan satu sama lain. Sebab dalam takrif ni la musyahatalah. Dalam takrif ni kita akan belajar di dalam di dalam mustalah hadis tu dia kata takrif ni musyahah. Jadi dia la musyahata lahu. Jadi dia tidak boleh sempit dan dia benda tu luas. Jadi sebab itu berbagai-bagai takrif di dalam makna takrif kepada bid'ah secara istilah. Okey, takrif di dalam kitab Syami. Beliau menulis ma uhdisa ala khilafil haq al-multaqa anir Rasul sallallahu alaihi wasallam min ilmin aw amalin aw halin la bimu'anidin bal binaw'i syubhatin wa ihtihsanin waju ila dinan qawiyan siratan mustaqima. Ini takrif dalam Darul Mansur Hasyiah Ibnu Abidin. Ma uhdisa perkara yang perkara yang telah dibuat, yang telah dibuat, hadis yang baru, perkara yang diperbaharui, ala khilafil haq, yang mana dia bersalahan dengan hak, multaqa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hak tadi ialah talaqqa, yang terasing daripada yang mendapati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut ilmu, dari sudut amal dan dari sudut hal. Begitu dia takrif lagi, berbagai-bagai takrif. Dalam kitab Absyar pula takrif yang i'tiqad dia adalah satu i'tiqad yang bersalahan dengan ma'ruf daripada Nabi. La bimu'anadin bal binu, dan dia tidak menafikan apa yang dibuat oleh Nabi, tapi bahkan dia tak menafikan apa yang dibuat oleh Nabi, cuma dia mengatakan yang dia tu baru, yang hak baru itulah agama. Jadi takrif yang ketiga tu lagi mudah, iaitu malam yakum fi ahdir rasul, iaitu sesuatu yang tak ada di zaman Nabi dan tak ada di zaman tiga zaman, iaitu zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman tabi'i. Iaitu sesuatu yang baru yang bertentangan dengan agama tapi tidak menafikan agama. Dia bawa satu benda baru, satu benda ma'uhdisah, satu benda yang baru, satu benda yang baru, dan tidak menafikan apa yang dia bawa tadi. Dia bawa satu benda baru dari sudut agamanya, dia bawa satu benda yang baru, dan dia tidak menafikan yang asal yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat dan zaman tabi'i. Jadi tiga zaman, bersalahan dengan tiga zaman. Tak ada zaman sahabat, tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat dan tak ada zaman tabi'i. Sebab tiga zaman ni kan ada dipanggil hadis kan. Zaman Rasulullah hadis tu hadis marfu', zaman sahabat hadis tu hadis mauquf, zaman tabi'i hadis tu hadis maqtu'. Jadi tak ada di tiga zaman ni, benda yang tak ada di tiga zaman ini. Jadi
dan mereka yang melakukan bid'ah itu menganggap apa yang mereka buat tu betul. Mereka buat ni betul. Sebagaimana apa yang Nabi buat adalah betul. Macam mana Nabi buat tu betul, hak dia reka tu pun juga betul. Tanpa dia menafikan apa yang dibuat oleh Nabi. Cuma dia kata hak ni juga hak betul juga. Tanpa menafikan. Kadang-kadang orang yang melakukan bid'ah tu lebih bahaya daripada orang fasik, fajir dan fasik. Orang-orang yang jahat dan orang-orang fasik. Kerana fajir, orang yang berdosa dan orang-orang fasik tahu mereka melakukan sesuatu yang salah. Maka mudah mereka untuk mendapat taufik untuk bertaubat. Mudah mereka mendapat taufik untuk bertaubat. Sedangkan mubtadi', iaitu pelaku bid'ah, mereka menganggap apa yang mereka melakukan itu adalah agama yang sebenar, ainuddin, dan mendapat pahala yang besar mengikut kefahaman mereka, serta mereka meyakini bahawa mereka sedang melakukan perkara yang betul. Sebab itulah mereka susah mendapat taufik untuk bertaubat. Dipanggil jahil murakkab. Seorang yang jahil murakkab tadi, i'tiqad dia tu yakin. Dia yakin terhadap apa yang dia buat. Dia yakin terhadap apa yang dia buat, tapi sedangkan apa yang dia buat tu salah. Jadi bila dia yakin, walaupun salah, dengan perkara yang yakin, dia yakin benda yang salah. Maka oleh kerana yakin tadi, dia tak boleh zail, dia tak boleh hilang. Jadi sebab itu apabila kita membawa sesuatu perkara yang benar kepadanya dan dia menganggap salah, sebab yang dia buat tu dia rasa benar dan dia benar dan hak, sedangkan apa yang dia buat itu salah, dan itulah dia panggil jahil murakkab. Okey. Jadi sebab itu orang-orang yang bid'ah ni dia susah nak bertaubat. Sebab dia apa yang dia buat dia rasa dia betul. Apa yang dia buat dia rasa dia betul. Sedangkan yang dia buat itu memang tak betul dan salah. Okey. Bid'ah hadis kedua. Seburuk-buruk perkara ialah bid'ah dalalah. So bid'ah dalalah ni saya dah bracket dah. Kita terjemah dia bid'ah sesat. Sebab dia bid'ah dalalah ni dia ada lawan dia, iaitu bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah ialah bid'ah hasanah. Dan bid'ah juga terbahagi kepada bahasa dan di segi istilah. Di dalam bahasa pun, bid'ah bahasa ni adanya dalalah dan adanya hasanah. Dalam bid'ah kan, dalam bid'ah bahasa ada 5. Jadi hasanah 3. Ada yang hasanah 3 dan 2 tadi yang dalalah. Dalalah. Yang hasanah tu wajib, sunat dan harus. Yang dalalah tu makruh dan haram. Dari segi istilah. Jadi di segi dalam, dan sebab itu kita bahagikan. Jadi seburuk-buruk perkara ialah bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah. Sebab kita dah bahagikan bid'ah ni bukan dia satu makna yang boleh dipahami, dan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bid'ah ni bukan satu benda saja, tapi dia boleh dibahagikan. Dia boleh dibahagikan dengan beberapa bahagian. Dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Dan dari sudut bahasa pula ada yang hasanah dan ada yang dalalah. Dan dari sudut istilah juga ada yang hasanah dan ada yang dalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 142. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah, rawahu Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah kitabullah, sebaik-baik sirah ialah sirah Nabi Muhammad, dan sebaik-baik perkara ialah perkara yang baru, seburuk-buruk perkara ialah perkara yang baru, dan setiap bid'ah adalah sesat. So saya terjemah lafzi di situ. Saya tidak terjemah secara istilahi, tapi secara muhawarah saya terjemah lafzi. Jadi maka tu setiap bid'ah tu sesat. Jadi kita dah bincang dah, tak semua bid'ah tu sesat, sebab dia dibahagikan berbahagian. Amma ba'du, perkataan ini adalah sabdaan Nabi. Ini dilakukan setelah membaca khutbah. Sebenarnya amma ba'du, apabila kita nak bercakap, so kita faham
apabila kita nak bercakap agama, kita nak bagi nasihat ke, kalau dakwah kita kata nak bagi targhib ke dalam 5-10 minit, apa sahaja bentuk percakapan yang kita cakap tadi, mesti ada pujian kepada Allah dan sabdaan kepada Nabi. Jika percakapan itu selepas bismillah dan alhamdulillah lah, selepas bismillah dan alhamdulillah, maka kita mesti ada pujian dan ada pujian dan ada selawat. Dan selepas itu perkataan amma ba'du. Dia kata, tuan, minta tolong nasihat sedikit 5-10 minit. Ustaz dah datang dah dalam majlis kami, Ustaz bagi nasihat 10 minit. Jadi maka di situ dalam memberi nasihat walaupun 5-10 minit, tapi dalam nasihat itu mesti ada khutbah. Mesti ada khutbah. Jadi sebab itu mesti ada khutbah. Dalam khutbah itu mesti ada pujian dan selawat. Ada orang, Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan yang mulia. So dia tak ada khutbah di situ. Cuma dia ada ta'rif, alhamdulillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang mulia. So dia mesti khutbah tu. Dia khutbah tu tak semesti panjang. Kalau kita nak berceramah panjang, tak apalah khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Panjang nak cakap 10 minit, dalam khutbah 5 minit. So dia ada khutbah pendek. Jadi bila kita nak bercakap agama, mesti ada khutbah pendek. Dalam khutbah pendek itu mesti kita ada pujian dan selawat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Lepas karim tu kena tambah lagi satu perkataan, amma ba'du. Maka dalam khutbah tu nahmaduhu, nahmadu itu pujian, hamad dan pujian. Nahmaduhu tu ialah pujian, wa nusalli ialah selawat. Sebab dalam khutbah mesti ada ta'rif, pujian, dan mesti ada selawat. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Sebab nak kaji 10 minit, nak cakap 10 minit, pendeklah khutbah dia. So dalam khutbah tu mesti komplit dua benda. Satu pujian dan satu lagi selawat. Dan berkata amma ba'du. Jadi khutbah jangan Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan yang mulia. Tak boleh. Konsep penyampaian tu salah. Sebab tu saya kalau buat laporan Karguzari, tuan-tuan saya panggil, tuan-tuan awak apa tujuan bercerita sikit jemaah ni macam mana berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan yang mulia. Saya kata mana khutbahnya? Mesti ada khutbah dia. Mesti bila kita nak cakap, kita nak sampaikan khutbah, kita nak sampaikan nasihat, mesti ada khutbah. Khutbahnya pendek lah, tak payah panjang, iaitu tahmid, pujian dan selawat. Nahmaduhu, Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Jadi perkataan amma ba'du dibawa oleh rawi secara ringkas. Dia tak bawa lagi dah khutbah sebelum ni. Dia bawa amma ba'du, qala Nabi amma ba'du. Maksud saya, amma ba'du ialah perkataan menunjukkan sabdaan Nabi ini dilakukan setelah membaca khutbah. Jelas. Amma ba'du ni. Amma ba'du. Dan ada pun amma ba'du dan ada pun selepas pujian. Amma ba'du ni ba'dul hamdi wassalat. Ba'dul hamdi, amma ada pun apa-apapun, ada apapun, ba'du selepas hamdi wassalat. So dia murakham, dia pendekkan di situ. Dia perkataan murakham. Kita panggil dia short form.
Short form kan, short form. Amma ba'du. Pendek je. Amma ba'du. Apa maksud amma ba'du? Ba'dul hamdi wassalat. Selepas pujian dan selawat. Itu maksud dia, amma ba'du. Jadi perkataan amma ba'du ni disebut selepas khutbah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Kalau tuan-tuan faham, khutbah saya sama saja. Khutbah saya sama saja. Pendek saja saya baca khutbah. Okey, dia berbagai-bagai khutbah lah. Dia ada spesialis-spesialis. Ustaz ni dia baca khutbah begini, ustaz ni dia baca khutbah begini. Ada orang tu dia baca berbagai-bagai khutbah. Saya satu simple saja khutbah saya. Okey. Jadi amma ba'du dah perkataan. Jadi amma ba'du ialah menunjukkan, perkataan ini menunjukkan sebelumnya Nabi telah melakukan selepas membaca khutbah. Okey, jelas. Orang yang memulakan benda yang baru dalam agama ialah bid'ah. Mereka yang memperkarakan bid'ah. Bid'ah dibahagikan kepada beberapa bahagian. Bid'ah lughawiyah, bid'ah istilahiyah, dan bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah. Bid'ah lughawiyah kita dah bahagikan dah. Bid'ah istilahiyah kita dah sebut dah, tarikh-tarikh yang dibuat, iaitu yang senangnya yang tak ada zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman tabi'in. Tak ada amalan-amalan tadi. Tapi oleh kerana tak ada tadi susunan dan tak ada, jadi kalau tak ada zaman tu bid'ah lah. Dah tak ada zaman 3 tu bid'ah lah. Jadi tak pula kita kata dah macam mana pelaksanaan dia tadi pula. Pelaksanaan dia, diciptanya ilmu akidah. Ada sebahagian mengatakan ilmu akidah ni, ilmu sifat 20 ni bid'ah, tak ada zaman Nabi. Kita kata dah ada zaman Nabi, cuma tak disusun. Susunan selepas itu. Engkau belajar PhD hadis tu, engkau ada tak zaman Nabi PhD hadis? Saya PhD Jamiah Jordan, PhD di Jordan, bahagian takhas, bahagian hadis. So ada kan Nabi buat PhD hadis? Tak ada pun, bid'ah lah. Kita tak kata bid'ah, sebab itu satu susunan memudahkan dan pengiktirafan diberi pada mereka yang belajar. Okey, baru kita tahu ni kategori ni. Kategori master. Kategori PhD. Baru budak CJ lah. So kita dapat tu sebab kita nak bezakan lah sedikit mudah. Jadi kalau nak kerja kerjaan kena ada CJ lah. Kalau tak ada CJ tak boleh kerja. Itu lain pula, benda lain pula. Begitu. Kan? Jadi orang yang memulakan bid'ah. Jadi bid'ah tadi, pembelajaran ilmu. Belajar ilmu ni sabit. Nabi belajar, ngajar ilmu. Tapi tarikahnya adalah benda baru. Tarikah dia, cara pembelajaran tu satu benda yang baru. Bentuk pendekatan yang baru. Satu bentuk pendekatan baru. Jadi ilmu akidah ni ada dah zaman Nabi. Cuma disusun. Dia disusun. Tetapi tarikahnya disusun. Adalah benda yang baru. Terpaksa dibuat mengikut perkembangan zaman. Dulu kan orang kan boring ngaji akidah. Tapi cara bentuk penerangan. Dulu orang boring ngaji hadis. Jadi macam mana cara penerangan hadis tadi? So seronok. Macam mana tuan-tuan? Seronok kan sekarang mengaji hadis. So ada penerangan dia, ada penjelasan dia, ada reason dia, ada dalil dia, ada hujah dia. Begitu. Seronok. Di zaman Nabi tiada kursus-kursus pengajian selama beberapa tahun di universiti. Tak ada zaman tu. Yang wujud, apa yang wujud ialah sahabat belajar terus dengan Nabi sama ada di Madinah atau dalam perjalanan. Pada mulanya ilmu yang wujud adalah dalam bentuk cetakan. Pada mulanya ilmu-ilmu itu tidak wujud dalam bentuk cetakan. Ilmu pun tak wujud lagi, tak cetak, masing-masing menghafal dengan dhabat. Dia panggil quwwatul dhabat. Hafalan tu dia cara menghafal dia. Cara menghafal tak tulis lagi dalam bentuk cetakan, tapi sedikit demi sedikit wujudnya madrasah, kitab-kitab dicetak dengan tujuan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sebab apa? Tujuan untuk memahami Quran dan hadis. Begitu juga dalam usaha dakwah dan tabligh. Jadi dalam usaha dakwah dan tabligh, sebelum kita bahaskan dalam sudut ilmu, sebelumnya kita bahaskan dalam sudut ilmu,
atas dasar yang sama nizam diwujudkan dalam usaha dakwah. Jadi dalam usaha dakwah ni kita menunjukkan satu peraturan, satu nizam untuk maksud pengislahan. Sebab tu orang kata, mana dalil keluar 4 bulan? Mana dalil ulama keluar setahun? Mana dalil keluar 40 hari? Mana dalil keluar 3 hari? So kita kata itu satu nizam, satu tata cara, satu nizam, satu cara untuk pengislahan, untuk menghasilkan satu pengislahan. Duduk 3 hari, macam kita kurung ayam 3 hari, dipanggil jalat. Jalat, satu lupa satu istilah tu. Ayam yang suka makan benda kotor, ayam yang suka makan benda kotor, daging dia tu makruh dimakan. Kan ayam-ayam kan dia suka makan najis semua tu. So ayam tu makruh kita makan sebab dia memakan makanan yang kotor walaupun dia haiwan yang halal. So macam mana nak hilangkan kemakruhan dia tadi? So dia kata kena duduk dia, letak dia dalam sangkar 3 hari. Lepas tu bagi makan makanan yang elok, bagi makan makanan yang elok, bagi sumber yang elok, bagi makan air yang elok. Lepas 3 hari barulah kemakruhan daging dia terkeluar. Sebab dia telah mengalami satu proses. 3 hari duduk dalam sangkar. So kita ni 3 hari duduk dalam masjid, sembahyang jemaah, sembahyang tahajud, dengar hadis Nabi SAW. Tunduk lepas 3 hari mengalir air mata, menangis. Kenapa menangis? Banyak dosa, Ustaz. Allah, banyak dosa. Baru menangis atas dasar pengislahan. Jadi kita beritahu. Jadi dalam bentuk ilmu pun ada, dia ada tarikah-tarikah menghasilkan. Juga situ dalam usaha dakwah dan tabligh. Sebab tu dalam usaha dakwah dan tabligh, bila masuk dalam dakwah dan tabligh ni, jadi sebelumnya kita bahaskan atas dasar itu satu nizam diwujudkan pada zaman sahabat. Mereka melakukan dakwah untuk kepada orang kafir supaya mereka jadi seperti mereka. Agama dalam kehidupan mereka telah sempurna. Sahabat kata, sahabat dakwah, qulu mislana, engkau jadi semua macam kami. Sebab mereka dah sempurna. Tertib dan madrasah yang wujud inilah ini dalam Al-Quran dan hadis. Macam mana dalam Quran hadis, mana ada dalam madrasah? Tak ada pun. Begini. Tak ada pun. Jadi jika ditanya adakah wujudnya madrasah dan nizam, tertib dakwah dan sebagainya, adakah wujud dalam Quran dan hadis? Begitu. Maka jawapannya ialah negatif lah. Tak ada lah. Tidak wujud di zaman sahabat madrasah. Kita kata mana ada zaman sahabat madrasah? Kalau kata zaman sahabat ada madrasah, kitab nahwu sarah pun tak ada, pencetakan pun tak ada, sebagainya tak ada. Tetapi ia wujud kerana hajat zamaniyah, kerana keperluan zaman, maka dibentuk. Di zaman sekarang zaman cetak dah, zaman dunia di hujung jari dah. Jadi adalah benda tu. Pembelajaran ilmu dan usaha dakwah itu memang sabit. Dakwah sabit daripada pelajaran ilmu, sabit daripada Nabi. Akan tetapi tertib caranya dan nizam macam mana nak mengaturnya itu berbeza kerana beza zaman yang ada. Okey, maksudnya maksudnya benda yang baru dicipta atas dasar pengislahan tadi. Jadi tapi dia jangan bersalahan dengan syariat lah. Begitu. Ihdas lid-din, kerana keperluan zaman yang menjadi kesalahan ialah ihdas fid-din. Jadi ihdas lid-din, pembaharuan di atas pemaslahan. Nizam tu apa? Nizam tu peraturan lah, cara lah, tertib. Nizam tu satu tata tertib. Tu dia panggil nizam ni, tata tertib lah. Satu tata tertib. Orang dakwah ada, tiap hari apa tata tertib dia, apa nizam dia, kita panggil usul lah. Dalam dakwah kita panggil usul. Nizam ni satu cara pentadbiran. Macam mana cara. Jadi tengok ihdas lid-din. Sebab tu ulama kata ihdas lid-din, pembaharuan lid-din. Pembaharuan lid-din. Dia itu tak bid'ah. Ihdas fid-din itu bid'ah. Ihdas fid-din, ihdas lid-din. Jadi ihdas lid-din ni kita panggil dia maslahah, tertib yang dibawa.
tertib yang dibawa. Jadi buat apa? Kerana keperluan zaman tadi. Keperluan zaman tadi, maka adanya pembaharuan lidin untuk menjaga agama ataupun untuk menghasilkan agama. Boleh juga lah untuk hasilkan agama. Jadi untuk hasilkan agama, kepandaian dia. Jadi kena belajar nahwu, sarah untuk menghasilkan agama, untuk menjaga agama. Pembaharuan dibuat. Pembaharuan dibuat kerana pembaharuan dibuat untuk agama. Maksudnya untuk memelihara. Tadi atas dasar keperluan zaman. Yang menjadi kesalahan ialah tak bolehnya ihdas fiddin, amalan-amalan agama yang baru diwujudkan. Amalan agama yang baru diwujudkan. Asalnya tak ada dalam syariat. Ini tidak dibenarkan, dan inilah yang dimasukkannya bid'ah yang sesat. Dia ada bid'ah fiddin, bid'ah liddin. So bid'ah liddin, ulama mengatakan atas dasar permasalahan tadi. Atas dasar betul-betul perkembangan zaman tadi. Tapi yang terbaik, sebab tu dia panggil aqrab ila sunnah. Sebab itu kita kembali kepada zaman asal. Lebih baik. Kan? Dalam PKP ni semua balik zaman asal. Semua balik zaman asal. Tak adalah zaman-zaman moden pun semua tinggal. Balik zaman asal. Bila Allah nak buat, balik pada zaman asal lah. Senang je Allah nak buat. Mari Covid, semua balik pada zaman asal. Balik semua pada normally dah. Asal. Tak boleh makan kat luar, makan kat rumah. Mana Allah nak ubah tu. So Allah nak ubah. Air dah, orang tak kacau dia, kilang tutup. Macam lah air sungai berjalan baik, putih je kan ni. So dia kembali pada asal. Kita fresh balik, kita sedup balik udara fresh. Sekarang habis dah, buka dah. Habis lah udara, habis dah. Begitu. Jadi dalam syariat bid'ah hanya diitlakkan, disebut kepada perkara yang khilafi sunnah. Jadi dalam khilafi sunnah, perkara yang bersalahan dengan sunnah, itu dalam syariat. Sabda Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Mujahid Al-Fisani, Syekh Ahmad Sarhindi telah membahagikan bid'ah itu kepada dua, sayyi'ah dan hasanah. Dia kata ada sayyi'ah, dosa, dan ada hasanah. Bid'ah yang sesat ialah bid'ah sayyi'ah. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan mengenai solat tarawih, telah kita jelaskan. Sayyidina Umar kata, ni'matu bid'atu hazihi, ni'matu bid'ati hazihi. Dia kata ni'mati hazihil bid'ah. Saya tukar terbalik boleh. Ni'matu bid'ati hazihi, ni'matu bid'ati hazihi. Bagusnya bid'ah ni. Sedangkan solat tarawih dilakukan oleh Nabi. Nabi buat solat tarawih, cuma Nabi tak buat jemaah. Ini adalah kerana memulakan jemaah pada tarawih itu. Yang mengadakan tarawih secara berjemaah itu perkara baru dari segi bahasanya. Maka perkataan Sayyidina Umar itu maksudnya bid'ah lughawi. Bid'ah yang Sayyidina Umar kata ni bid'ah lughawi. Kerana ada ulama mengatakan bid'ah istilahi ialah perkara yang tidak ada di zaman Nabi, sahabat dan tabi'i. Dan juga Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Dalam hadis ini, amalan sahabat yang dinamakan sunnah oleh Nabi sendiri. Salat tarawih dilakukan secara berjemaah di zaman Sayyidina Umar pada peringkat awal. Beliau melakukan tarawih 8 rakaat, kemudian diubah kepada 20 rakaat dan berterusan hingga sekarang. Dah kita jelas dah, saya cuma baca sajalah. Saya dah jelaskan dah pada awal-awal dahulu. Tarikh bid'ah mengikut Faizul Abadi, sahibul qamus. Apa dia tarikh bid'ah? Al-bid'atu bil kasrah al-hadasu fid din ba'da al-ikmal atau mastuhdisa ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwa'i wal a'mali. Mengikut tarikh ba'da al-akmal, bid'ah tidak hanya pada akidah. Di sini kita nak sabitkan bid'ah tu bid'ah yang sesat tadi bukan hanya pada akidah tadi dari sudut bahasa.
Sebab dari sudut bahasa kita kata yang bid'ah tu, yang bid'ah dalalah tu ialah bid'ah makruh dan haram. Tapi dia tak semata, dia tidak hanya kepada bahasa. Al-bid'ah tu dengan kasrah, bid'ah al-hadas fid din, sesuatu yang baru yang diwujudkan pada agama setelah sempurnanya agama tadi. Au mastuhdisa ba'da nabi, atau apa-apa yang dihidupkan kembali selepas nabi, minal ahwa, daripada amalan, minal ahwa, daripada keinginan, dan daripada amalan, daripada tak kira lah, daripada ahwa atau amal. Jadi amal tadi daripada bentuk amalan ni. Ba'dal ikmal, bid'ah tidak hanya pada akidah, minal ahwa, maknanya daripada akidah. Ahwa ni daripada akidah dan daripada amalan, dan daripada sudut amalan. Satu lagi bid'ah amali. Bid'ah amali. Okey, dalam bid'ah amali, dalam bid'ah secara amali, satu lagi ialah bid'ah amali. Satu ketika Sayyidina Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam, beliau ialah daripada kalangan ahli kitab, mereka yang beriman dengan Nabi Musa AS. Apabila beliau masuk Islam, keinginan beliau ialah tidak mahu makan daging unta. Apabila beliau masuk Islam, keinginan beliau ialah tidak mahu makan daging unta. Ahwa, daripada keinginan dia tak nak makan daging unta. Sedangkan mengikut syariat Islam, daging unta tu halal. Dan mengikut syariat Nabi Musa, daging unta tu halal. Cuma syariat orang Yahudi, lemak tu saja haram. Daging halal. Kita lemak dan daging halal. Itu beza sikit je. Sebab tu orang Yahudi, lemak tu halal, lemak tu haram bagi mereka. Lemak binatang yang sembelihan tadi haram bagi mereka. Mereka boleh makan daging saja. Bagi kita lemak dan daging boleh dimakan. Tapi maksudnya unta tadi halal lah. Halal dari sudut Islam dan juga halal dari sudut Taurat. Maknanya halal dari sudut Quran dan halal dari sudut Taurat. Dua-dua kitab tadi halal yang kedua. Tetapi siapa dia? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi. Ini di antara pendeta-pendeta Yahudi yang hebat yang masuk Islam. Sebab itu kita kata sedikit sangat pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ka'ab bin Ahbar di zaman Nabi, tapi di Islam di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar. Tetapi ini di antaranya Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ni keinginan dia tak nak makan daging unta. Tapi dia mesti kena cari reason. Apa maksudnya? Apa maksud dia nak haramkan daging unta yang halal itu untuk dirinya? Tak boleh semata-mata nak halalkan. Mana boleh halalkan apa yang Allah haramkan? Mana boleh haramkan apa yang Allah halalkan? Mana boleh? Itu langgar perintah Tuhan pula. Tapi dia cari satu cara dari segi praktikalnya. Macam mana dia nak buat supaya dia nak elakkan diri daripada memakan daging unta. Okey, kita tengok. Apabila beliau masuk Islam, keinginan beliau ialah tak nak makan daging unta. Mengikut syariat Nabi Musa, daging unta adalah halal sebagaimana syariat Nabi kita. Beliau ingin mengharamkan daging unta ke atas dirinya secara akidah. Dari sudut akidah beliau, kita nak hilangkan kerana ia halal mengikut syariat. Jadi dia halal mengikut syariat Nabi Musa. Jadi mengikut syariat Nabi Musa, daging unta adalah halal seperti mana syariat Nabi kita. Beliau ingin mengharamkan daging unta ke atas dirinya secara akidah. Dalam bentuk akidah dia nak haramkan kerana ianya mengikut syariat Nabi Musa. Jadi kan bila kita dah datang Islam, maka tak boleh lagi dah guna syariat Nabi-Nabi dahulu. Dari atas syariat tadi, dia twist atas dasar syariat. Beliau mencari satu jalan untuk twistkan benda tadi tak nak makan. Jadi macam mana? Dia kata kita kena ikut syariat Nabi. Kita tak boleh ikut syariat Nabi Musa. Kita kena ikut syariat Nabi Muhammad.
So dia twist itu. Kan sebenarnya daging unta untuk Taurat dan daging unta untuk Quran dua-dua halal. Syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi kita halal. So sekarang dia twist. So dia twist cara amali dia tu, dia twist. Dia twist macam mana? Dia elakkan. Dia twist tadi dari bentuk akidah. Jadi kita kata, Nabi katakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai." Musa, Umar, kalau Musa ada zaman ni pun dia baca kitab, dia amalkan kitab dia sebagai lau kana Musa, kita dah jelaskan kan bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak baca Taurat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kebenaran daripada Nabi untuk membaca Taurat tadi. Sedangkan Nabi diam, dan pemahaman Sayyidina Umar bahawa Nabi membenarkan dia untuk membaca Taurat, maka mulalah Taurat dibaca. Selepas mula Taurat dibaca, Sayyidina Umar tak tengok kepada wajah Nabi, cuma Sayyidina Umar perasan apa dia berduduk di sebelah Nabi. Bila Umar baca kitab Taurat, muka Nabi merah pada. Jadi Nabi tak suka. Nabi kata, "Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai." Itu zaman syariat Musa tak ada dah. Zaman syariat ni syariat Muhammad dah. Zaman syariat Nabi Musa dah tak ada dah. Jadi syariat aku dah. Kau tinggal semua syariat Muhammad. Kau syariat Musa tadi tinggal. Jadi dia ni nak tinggal daging unta dan nak haramkan daging unta ke atas dia. Atas dasar apa? Atas dasar daging unta ni halal pada zaman daging unta ni halal secara Taurat. Boleh faham secara Taurat mana? Dalam Taurat lah. Nabi daging unta ni halal secara Taurat. Maksudnya dalam Taurat. Dan daging unta ni juga halal di dalam Quran, iaitu dalam syariat Nabi. Jadi beliau ni kata dia nak haramkan. Ada reason apa? Dari sudut akidahnya. Maksudnya akidahnya ialah kita kena ikut semua cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan meninggal cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kita tak boleh lagi dah ikut kita tak boleh lagi ikut cara Nabi Musa. Jadi syariat Nabi Musa kata halal. Jadi aku haramkan. Di segi akidahnya aku haramkan daging unta itu sebab dia berada dalam syariat Nabi Musa. Dan kita diperintahkan untuk ikut syariat Nabi Muhammad. So dia twist gitu. So tak boleh salah. Jadi akidahnya ialah dengan beliau ingin mengharamkan daging unta ke atas dirinya secara akidah, kerana ia halal mengikut syariat Nabi Musa. Okey, kita kata dia letak halal atas syariat Nabi Musa, maka dia dapat beramal. Jadi dengan itu dia dapat beramal dengan sepenuhnya syariat Nabi. Atas tujuan tu, tujuan nak haramkan tu sebab dia nak beramal dengan sepenuhnya dengan apa yang sepenuhnya kepada syariat Nabi kita. Itu tujuan dia. Jadi dua dalam satu lah. Satu tujuan dia ialah nak meramal semua syariat Nabi Muhammad dan tak nak amalkan syariat Nabi Musa. Dan apa yang dia hajati tadi tercapai daripada, dan apa yang dia hajati tadi tercapailah, tapi amali dia tadi salah. Itu kita panggil dia bid'ah amali. Dari segi amaliyah dia tersalah, sebab dalam Islam pun halalkan daging tadi. Jadi mengikut pendapat beliau, dengan ini beliau dapat mengikuti syariat dengan pendapat beliau sepenuhnya. Jadi beliau ingin tidak mengikut syariat. Jadi untuk kita makan daging unta ni syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa. Dia sabarlah dulu. Tak lagi muda bergaduh nak marah kepada Abdullah bin Salam. Sabar dulu. Sebab dia tak nak makan. Dia tak nak makan tu bukan sebab apa. Tak nak makan sudahlah. Je tak nak makan je.
nak haramkan. Sebab dia atas tu dia kita nak kata ni dia dah jadi bid'ah amali ni. Saya nak sabitkan di sini bid'ah amali. Jangan kita marahkan dia. Tak nak makan soda lah, jangan haramkan. Tak, dia sebab ini yang jadi kenapa bid'ah tu dari sudut amali ni. So kena faham konsep bid'ah amali ni. Susah, memang susah. 2-3 kali, kena 4 kali dengar tak pada. Jadi tengok dengar. Mengikut pendapat beliau dengan ini. Mengikut pendapat beliau dengan ini. Dia dengan ini maknanya beliau dah tolak dah syariat Nabi Musa. Beliau dah tolak dah syariat dengan Musa sebab perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah fala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, hendaklah masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukumnya dan jangan kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Jadi suatu amalan yang sabit mengikut syariat yang terdahulu dan setelah memasuki seorang Islam ingin meninggalkannya kerana mahu memutuskan hubungan sepenuhnya dengan syariat tersebut, sedangkan amalan itu tidak salah mengikut Islam, maka ini adalah perbuatan salah. Salah lah, dia telah amalikan, dia telah bid'ahkan benda tu secara amali. Secara amalinya dalam Islam boleh. Secara amalinya daging tu boleh makan dalam Islam. Tapi dia telah membuat satu bid'ah atas dasar akidah. Dia balik pada akidah pula. Dia atas dasar akidah. Sebab apa? Kerana perintah Allah ialah kita kena ikut Islam sepenuhnya. Jadi untuk ikutkan Islam sepenuhnya, maka kita kena tinggalkan apa yang di dalam Taurat. Dan dalam Taurat juga mengatakan bahawa mengikut kefahaman dia, kata benda tu boleh lah. Penyabitan beliau tu boleh lah. Dengan cara ni boleh beliau kata. Iaitu mengharamkan daging unta sebab daging unta ni halal dari sudut Taurat. Daging unta ni sudut Taurat. Dengan itu aku dapat ikut sepenuhnya syariat Nabi Muhammad. Dan aku tak nak ikut, aku diperintahkan untuk ikut syariat Nabi Muhammad. Sedangkan unta tadi halalnya juga dari sudut Nabi Musa AS. Maka dia telah haramkan makan daging unta tadi. Sebab atas dasar beliau untuk ikut semua syariat Nabi Muhammad dengan meninggalkan semua syariat Nabi Musa, baru pure dia punya. Jadi, tapi itu perbuatan salah lah. Sebab dia tak boleh nak kiaskan. Dia haramkan atas dasar syariat Nabi Musa. Benda ni syariat Nabi Musa halal. So, jadi kalau kita syariat Nabi Musa tu halal atas akidah. Akidah apa? Aku haramkan. Sebab unta itu. Sebab apa aku haramkan unta tadi? Sebab unta itu ada dalam syariat Nabi Musa. Unta tu aku haramkan ke atas diriku sebab dia dalam syariat Nabi Musa. Atas dasar ini dia faham bahawa dia telah ikut seluruhnya syariat Nabi Muhammad. So dia 2 in 1. So dia twist gitu tu. So dia twist sikit lah, twist. Dia dah faham. Adik saya dia dah faham. Okey lah. Dia Masya Allah lah. Okey. Maka ini adalah perbuatan yang salah. Secara amali tidak boleh untuk mengharamkan sesuatu yang Islam tidak haramkan. Jadi secara amalinya tak boleh kita nak haramkan. Haram tu atas dasar syariat dulu. Yang mana atas dasar syariat dulu. Dengan kita haramkan atas dasar syariat dulu, atas maksud tujuan dia, dia kata apa? Kita boleh ikut sepenuhnya. Kita boleh ikut sepenuhnya syariat Islam. Sedangkan benda tu salah. Dalam praktikalnya, dalam amalinya salah. Dalam praktikal dan amalinya, secara amali tidak boleh, salah. Haramkan. Tidak boleh untuk mengharamkan sesuatu yang Islam telah haramkan semata-mata untuk memutuskan hubungan dengan syariat yang sebelumnya.
Jadi atas dasar nak putuskan hubungan dengan syariat sebelumnya. Sedangkan benda tu dua-dua boleh. So tak boleh lah. Cara dia tak, tapi dia rasa boleh ikut. Boleh kot cara ni kot. Dia kata, boleh kot kita nak haramkan ni atas dasar tu. Boleh tak? Tak boleh. Sebab Islam pun dah halalkan dah. So dari sudut amali dia tadi, dia salahkan. Melayu bagus untuk faham dia. Marahkan nyamuk kelambu dibakar. Marah ke nyamuk, kelambu bakar. Jadi Melayu ni mudah faham. Marahkan nyamuk kelambu dibakar. Jadi kadang-kadang kan satu orang, ada satu kes dulu, di mana-mana tak kisahlah, dia ni nak marah. Ada satu syarikat tu dia nak marah. Sebab dia ditolak daripada syarikat tu. Dia dikeluarkan daripada syarikat tu. Dia nak marah. Dia dikeluar daripada syarikat tu. So, dia nak marah. Dia nak marah sebab dia dikeluarkan. Mungkin atas dasar satu-satu perkara lah. Jadi, dia telah bawa perkara kes ini yang mana berlakunya penutupan syarikat tadi. Syarikat tu tutup. Dia kata, dah lah aku tak dapat. Aku tutupkan dia. Biar orang lain tak dapat. Marahkan nyamuk kelambu bakar. Marah betul kelambu. Nyamuk ni dia bakar kelambu. Sebab apa? Kelambu ni tak boleh jaga dia. Dia bakar kelambu. Sebenarnya kelambu tu rosak sikit je, jahit balik. Saya pernah, kecil-kecil lah saya ingat lagi. Saya tidur kat rumah, kita pakai kelambu. Tapi kelambu tu tak tahu macam mana nyamuk boleh masuk. Kita bangun pagi, ada beratus ekor nyamuk dalam kelambu tu. Adik-adik kita ingat lah. Kita tidur satu tempi tu kat luar. Kat rumah kita banyak nyamuk. So kat luar tu kita pakai kelambu. Tapi yang hairannya, setiap pagi bangun, kita kata kena ketik nyamuk, kena gigit nyamuk. Tak pakai nyamuk, tak pakai kelambu, tak boleh tidur. Pakai kelambu, nyamuk boleh masuk dalam kelambu tu. Nyamuk terror. Nyamuk tu terror. Dia boleh masuk dalam. Kita marah kelambu tu, bakar kelambu tu. Bakar kelambu, makin banyaklah nyamuk. Jadi begitu. Allah. Okey, jadi begitu. Jadi contoh, ada satu contoh lagi. Jadi Imam Nafi' juga telah meriwayatkan salah seorang telah bersin di hadapan Nabi SAW. Hacum. Bersin di hadapan Sayyidina Ibnu Umar. Hacum. Dan dia mengatakan Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia tambah wassalamu ala rasulillah dari segi amalinya. Sepatutnya dia berkata Alhamdulillah dan tidak boleh menambah wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Ibnu Umar berkata, kami tidak diajar untuk mengucap begitu. Dalam kitab Mishkat bab mengatakan hadis tadi, An-Nafi' anna rajulan atasha ila jambi ibni Umar radhiyallahu anhuma qala alhamdulillah wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar, ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah laisa hakaza 'allamana rasul sallallahu alaihi wasallam an naqula alhamdulillah ala kulli hal. Rawahu Tirmizi wa hadza qala hadza haditsun gharibun. Sayyidina Nafi' berkata seorang lelaki bersin di sisi Abdullah bin Umar dan berkata alhamdulillah wassalamu ala rasulin nabi. Sayyidina Ibnu Umar berkata, aku juga mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, akan tetapi adabnya bukan mengatakan ini ketika bersin. Rasulullah mengajar kami berkata alhamdulillah pada setiap keadaan. Nyamuk di Indon tu supah, tak apalah, supah tak kisah belaka lah. Tu dari segi perbezaan. Jadi di situ dipanggil bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah. Seburuk-buruk manusia, insya-Allah kita sambung pagi esok. Seburuk-buruk manusia, hadis ketiga. Siapakah itu seburuk-buruk manusia? Dalam melakukan perkara yang baru dan bid'ah tadi, seburuk-buruk manusia, insya-Allah kita berjumpa di pagi esok pada jam 6.45 pagi, insya-Allah. Wallahualam, yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada
yang kurang daripada kelemahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم. InsyaAllah lah pada mereka-mereka yang baru yang belum lagi menyertai daurah, kita dah sampai ke daurah keempat dah sekarang, bolehlah menyertai daurah tadi insyaAllah untuk memudahkan penghabisan kitab kita dengan cara cepat lah. Sebab itu kita buat daurah, sebab kita nak habiskan kitab ini. Kalau kita buat pengajian ini agak lama, daurah ni kita akan lancarkan cepat sikit lah untuk cara-cara begitu. InsyaAllah kita sambung pagi esok insyaAllah.